Wa afdalul a'mal. Katanya wa afdalul a'malil mubadaratu bis salati fi awwal waqtiha wa yusannu al ibradu bil dhuhri fi shiddatil har fi qutrin harrin liman yusalli jama'atan fi masjidin ba'id wa man akhkhara as-salata hatta waqa'a ba'daha kharij al-waqti bighayri 'udhrin 'asa ومن لم يعلم وقتها وجب عليه أن يجتهد في معرفة دخوله بدراسة أو حرفة ومن فاته فرض بغير عذر وجب عليه قضاؤه على الفور. Maksudnya, sebaik-baik amalan ialah bersegera menunaikan salat pada awal waktu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang, amalan yang paling afdal sekali adalah kita menyegerakan sembahyang pada awal waktu. Maksudnya apabila masuk waktu sembahyang, maka sunat kita segerakan sembahyang pada awal waktu. Baik. Jadi sebenarnya perkataan ni ataupun hukum ini sebenarnya diambil daripada beberapa dalil. Antaranya adalah hadis yang mana ada seorang sahabat pernah datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanyakan kepada Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, sembahyang di atas waktunya. Maksud as-salatu ala waqtiha diriwayat dalam riwayat yang kedua adalah as-salatu fi awwali waqtiha, sembahyang pada awal waktu. Maka apabila ada hadis yang secara jelas menyebut bahawasanya afdal, yang paling afdal daripada amalan, amalan yang paling dikasihi oleh Allah adalah sembahyang pada awal waktu. Sebab itulah kita dapati dalam kitab fiqh menyebut hal ini. Seafdal amalan adalah bersegera kepada sembahyang pada permulaan waktu. Bilakah dinamakan dia saat itu sembahyang pada awal waktu? Dinamakan dia sembahyang pada awal waktu ialah apabila masuk saja waktu sembahyang, terus dia menyibukkan diri dia dengan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan sembahyang. Bukanlah maksud kalau zuhur dalam pukul 1:30 maka tidak dinamakan sembahyang pada awal waktu, melainkan pukul 1:30 kena akad takbir, ataupun kalau lebih seminit tak apa. Bukan maksud dah gitu. Maksudnya adalah masuk je waktu, dia nak cara benda lain dah. Habis dia tinggal benda lain. Dia terus menyibukkan diri untuk mempersiapkan diri dia untuk sembahyang. Masuk je waktu, terus dia tinggal belaka. Kerja apa tinggal belaka, masak ke, basuh ke, buat kerja apa, sibuk benda makan ke, dia tinggal belaka. Baik, lepas tu dia duduk sibuk dengan melakukan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan ibadat sembahyang. Sebagai contoh, ambil wudu, kalau perlu mandi, kalau perlu kepada basuh naji, pakai pakaian, maka lepas tu sembahyang sunat 2 rakaat, ataupun bang dulu, lepas tu qomat, lepas tu lepas daripada tu benda sembahyang fardu zuhur. Okey, sebagai contoh, maka tu yang dinamakan sembahyang pada awal waktu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sembahyang pada awal waktu adalah benda yang paling afdal. Tapi bukanlah bermakna sembahyang pada akhir waktu tu berdosa, bukan. Dia sembahyang, boleh kita sembahyang pada awal waktu, boleh kita sembahyang pada tengah waktu, dan boleh kita sembahyang pada akhir waktu. Kita sembahyang pada akhir waktu, dia tidak lagi dikirakan melakukan perkara yang diharamkan dan tidak makruh, melainkan dalam hal-hal tertentu. Sebagai contoh, kalau dalam waktu asar, ketika matahari kekuning-kuningan, maka dia makruhlah. Tapi bukan semua waktu begitu. Maksudnya kalau kita lewatkan sembahyang zuhur, tetapi masih lagi kita sempat menghabiskan sembahyang zuhur di dalam waktunya, katalah sembahyang zuhur perlu kepada 5 minit, waktu masih lagi berbaki 7 minit, baru kita mula sembahyang, tak ada masalah. Dia tak dosa, tak salah. Cuma kita kena ingat, jangan kita sengaja melewatkan sembahyang pada akhir waktu sehinggakan sebahagian daripada sembahyang tidak dapat disempurnakan dalam waktu. Itu hukum dia adalah haram.
sampai ke sebahagian daripada sembahyang terpaksa kena buat di luar waktu, maka hukum dia adalah haram. Hak tu tidak dibolehkan. Katanya disunatkan menunggu untuk solat sehingga sejuk sedikit pada waktu zuhur, sekiranya berada dalam keadaan panah yang melampau di kawasan yang panah, iaitu bagi mereka yang solat berjemaah di masjid yang jauh. Ini dipanggil al-ibrad bil-zuhur. Sejuk sikit, biar ada teduhang sikit. Jadi untuk sembahyang zuhur sunat kita lewatkan sedikit, tapi bukan semua orang hak yang tertentu sahaja. Di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtadda al-harru fa abridu bil-dhuhr fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Kata Rasulullah, kalau bersangatan panas, dia panah lain, bersangatan panah lain. Jangan itu kok. Panah lain, bersangatan panah lain. Apabila bersangatan panas, maka hendaklah kamu sejuk-sejukkan dengan sembahyang zuhur. Kerana sesungguhnya bersangatan panas itu adalah daripada bahang, daripada haba neraka. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sembahyang zuhur disunatkan lewatkan sikit bagi ketika bersangatan panas. Tapi negeri kita bukan negeri yang bersangatan panas. Negeri kita tidak. Contoh negeri Hijaz, Arab Saudi. Contoh negeri Iraq. Okey, negeri itu negeri yang ada musim bersangatan panas. Sampai kepada naik sampai 50 darjah Celsius. Kadang-kadang 50 lebih. 50-60 darjah Celsius pun ada juga. Allah Rabbi tak tahu lagu mana. Tengok kalau tubik padang, tengok gitu. Dok nampak. Orang dok dekat pun nak nampak. Baik, tu tengah panas sungguh tu. Jadi kalau untuk negeri-negeri yang terlalu panas, di musim terlalu panas, maka sunat melewatkan sedikit sembahyang zuhur. Melewatkan biar ada teduhang. Jadi kalau kita nak pergi masjid pun boleh kita melalui teduh-teduhang, sama ada dinding ke ataupun rumah orang ke. Jadi kita boleh lalu di bawah teduhang. Tapi bukan semua. Ini untuk orang yang sembahyang di masjid yang mana antara tempat dia dengan masjid itu jauh. Bukan dekat lah. Kalau lakoh sampai masjid lalu, tu dah sunat dah bagi dia. Lepas tu dia sembahyang berjemaah pula. Kalau duduk dalam rumah tak ada masalah tu. Dah berapa dah sembahyang awal waktu sembahyang tengah. Ni musim panas bayar lewat sikit. Dah mau nak pergi masjid dak? Tak boleh gitu. Bukan kata tak boleh maksudnya haram dak. Maksudnya bagimu afdal sembahyang awal waktulah. Sebab mu tak pergi sembahyang masjid pun. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang melewatkan solat, okey, kita ada selagi perlu kita kena sebut juga. Dia sembahyang kita bincang berkenaan dengan afdal sembahyang pada awal waktu. Sembahyang secara umumnya sama ada zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Hak paling afdal kita sembahyang pada awal waktu. Okey. Cuma ada beberapa sembahyang yang disunatkan kita melewatkan sedikit. Antaranya adalah sembahyang zuhur. Tapi syaratnya yang pertama, ketika musim panas, cuaca terlalu panas terik bagi orang yang sembahyang berjemaah di masjid, sedangkan kediaman dia dengan masjid jauh, bukan dekat. Baik, maka bagi golongan ini afdal lewatkan sikit. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaddal harru fa abridu bil-dhuhur." Apabila bersangatan panas, sejuk sikitlah. Maksudnya biar ada teduhang-teduhang dulu, barulah mengerjakan sembahyang zuhur. Hal ini berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Itu yang pertama. Namun dikecualikan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat dikecualikan. Maksudnya sembahyang Jumaat walaupun bersangatan panas, tetap disunatkan afdalnya sembahyang pada awal waktu. Tetap afdal sembahyang pada awal waktu. Hak yang kita cerita ni adalah zuhur. Manakala sembahyang Jumaat disebut dalam beberapa hadis, beberapa asar, bahawasanya selepas daripada sahabat selesai sembahyang Jumaat bersama dengan Rasulullah, masing-masing balik mencari teduh-teduhang yang berada di dalam perjalanan dia. Masuk ke teduh tu, cari teduh ni ayat panah.
Mayang awal sangat tu sampai ke balik sana tu masih lagi panas sampai ke cari teduhang untuk balik ke rumah. Cari teduhang situ, cari teduhang sini untuk sampai ke rumah. Okey. Jumaat dikecualikan. Yang kedua, yang ketiganya sembahyang Isyak. Di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum an yuakhiru al-isya ila thuluthil lail atau qal ila nisfil lail." Maksudnya, kalau sekiranya aku tidak menyusahkan kepada umatku, nescaya aku akan memerintahkan kepada mereka itu supaya melewatkan sembahyang Isyak hingga kepada 1/3 malam. Kita 1/3 malam lebih kurang dalam 10:30 lebih kurang kat kita. Kalau sekiranya aku tidak menyusahkan umatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang berjemaah bersama dengan sahabat. Masjid tak ada lampu macam tempat kita. Jadi gelap katuk masjid. Jadi lepas daripada sembahyang maghrib, maka para sahabat duduk tunggulah untuk sembahyang Isyak bersama dengan Rasulullah. Biasanya Rasul lepas daripada maghrib, sekejap terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang Isyak sekejap je. Tapi untuk hari itu lambat Rasul keluar. Lambat. Sampai ke ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keletihan dah kerja siang hari. Keletihan tertidur dalam masjid. Hatta takhfiqa ru'usuhum, sehingga kepala mereka itu rapat di dada. Sampai ke ada sebahagian ngerah pula. Berdengkur. Baik. Maka tengah malam, 1/3 malam Rasul keluar. Kalau kita kat lebih kurang dalam pukul 10:30. Kita tapi negara Arab kita tidak boleh kata macam tu sebab waktu dia berbeza. Di waktu dia sering bertukar kat kita tidak ketara kat kita. Kat kita tak ketara mana, mungkin perbezaan dalam 15 minit, 10 minit, setengah jam gitu je kat kita. Tak sampai ke sejam tempat kita, tapi tempat dia biasalah. Tempat dia kalau musim panas siang hari panjang, malam pendek ketok. Kalau musim sejuk, malam panjang jengkok. Siang hari kejap je. Musim sejuk siang hari kejap je. Malam Allah. Hamba ambil siang kalau musim sejuk, hamba ambil wudu, ambil sembahyang zuhur. Hamba boleh sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Hamba ambil wudu untuk sembahyang zuhur, nak yang sekejap je. Hamba sembahyang wudu sembahyang zuhur, lepas tu sekejap masuk asar, lepas tu sekejap masuk maghrib, sekejap masuk isyak. Tapi kalau orang nyakit angin 4 kali sebentar ambil wudu, dia tak ada nyakit angin kan. Jadi maksudnya pendek kejap je malam, siang hari. Malam Allah panjang jengkau. Kita tidur kalau musim sejuk, kalau kita tidur musim sejuk, yang malam panjang kau, puah kita tidur. Bangun duduk siang hari lagi tidur pula. Bangun duduk siang hari lagi, puah tidur. Faham maksud benda puah tidur? Jemuh rasa tidur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu mereka berbeza. Kalau musim sejuk kejap je. Musim sejuk malam panjang. Kalau musim panas malam sekejap je. Jadi kita maksudnya tidak ketara perbezaan di antara siang hari dengan malam. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda yang kita nak cerita saat ni, sembahyang Isyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau aku tidak menyusahkan umat aku, nescaya aku akan melewatkan sembahyang Isyak hingga kepada 1/3 malam. Ada satu riwayat hingga kepada separuh malam, kalau aku tidak menyusahkan kepada umatku. Jadi oleh kerana Rasul kabul lagu tu, maka sebahagian daripada ulama kata paling afdal sembahyang Isyak adalah kita sembahyang pukul 10:30 ke atas. Tu paling afdal sembahyang Isyak. Tapi janganlah sampai lebih daripada pukul 12. Jangan. Sebab dia penghujung waktu Isyak adalah mengikut mazhab Imam Syafi'i masuk subuh. Tapi di sana ada pandangan sebahagian ulama apabila masuk separuh malam. Apabila masuk separuh malam, maka penghujung waktu Isyak. Jadi nak kabarnya pernah Rasul kabar, kalau sekiranya aku tidak menyusahkan kepada umatku, nescaya aku akan menyuruh mereka itu melewatkan sembahyang Isyak hingga 1/3 malam. 1/3 malam, contoh kita kata lebih kurang dalam pukul 10:30 lah. Sebab malam kalau kita kata pukul 7 masuk matahari. Contoh ni lah, 7 pukul 8, sejam, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Pukul 5, 6. Kita kata dalam 11 jam lebih kurang. 11 jam bagi yang 3. Lebih kurang dalam 3 jam setengah lah kan. 3 jam setengah lah lebih kurang kita tahu. 3 jam setengah kalau 7, 8, 9, pukul 10:30. Jadi pukul 10:30 ke atas lah. 1/3 malam. Baik. Jadi itu yang paling comel.
Jadi kata ulama berpandukan kepada ni, sebagian ulama kata yang paling comel sembahyang isyak kena lewat sikit 10:30 ke atas. Hak tu hak paling comel. Sebab rasa khabar gitu. Namun sebahagian yang lain dikata tak. Memang rasa khabar lagu tu, tapi kalau kita tengok kepada apa hak yang sering dilakukan oleh Rasulullah adalah sembahyang pada awal malam. Maksudnya masuk isyak terus sembahyang. Hak tu hak yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Kita sekarang ni kita berhadapan dengan perkataan Rasulullah, dengan perbuatan Rasulullah. Apa hak yang Rasul kata? Kalau aku tidak menyusulkan kepada umat aku menyuruh, memerintah kepada mereka itu melewatkan sembahyang isyak. Tapi hak yang sering dilakukan oleh Rasul, perbuatan Rasulullah adalah sembahyang pada awal waktu isyak. Maka kerana inilah berlaku perbezaan di kalangan ulama. Ada sebagian ulama kata sembahyang isyak tetap sunat buat awal waktu juga, masuk isyak sunat buat lalu. Ada sebagian ulama kata dak, lewat sikit sebab Rasul kata gitu. Baik. Jadi dalam masalah sembahyang isyak ulama berbeza pandangan. Adakah sunat awal kang ataupun sunat lewat kang? Okey, jelas kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya sesiapa yang melewatkan solat sehingga sebahagian daripada solat yang dikerjakan sudah berada di luar waktunya tanpa sebarang keuzuran, maka dia telah berdosa. Seorang yang melewatkan sembahyang sehingga kan sebahagian daripada sembahyang dia berada di luar waktu. Maksudnya sebahagian yang lain berada dalam waktu, sebahagian yang kedua berada di luar waktu. Maka hukum dia adalah haram. Dia telah melakukan dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Dia telah melakukan dosa. Baik, tetapi syarat tak ada sebarang keuzuran. Kalau ada keuzuran, hak tu tak ada masalah, hak tu dimaafkan. Usah kata separuh sembahyang duduk dua waktu, habis semua sembahyang duduk dua waktu pun tak ada salah. Tak dosa kalau ada keuzuran. Dah keuzuran dia, benda keuzuran dia. Keuzuran dia dua sahaja. Dua sahaja hak yang keuzuran dia, tidak ada hak yang ketiga, dua sahaja. Yang pertamanya adalah tidur, yang keduanya adalah terlupa. Yang pertama tidur, yang keduanya terlupa. Kalau sibuk buat kerja, itu bukan keuzuran. Oh, sibuk sangat buat kerja, nanti sembahyang kat giyah. Kerja penting lagi. Kerja penting lagi, sembahyang kat giyah. Ada ke orang faham lagu tu? Apa tak ada dalam masyarakat kita. Sembahyang nanti dulu, biar habis kerja dulu. Kerja kita kena habis dulu. Free baru kita sembahyang. Balik rumah, balik kerja, orang ajak main futsal pula. Kalau pergi lewat, dak damai awak, biarlah sembahyang mula, kita main futsal dulu. Ni ada benda yang berlaku dalam masyarakat kita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sengaja dia saat itu melewatkan sembahyang sehingga sebahagian daripada sembahyang dilakukan di luar waktu, maka hukum dia adalah haram. Kalau ada keuzuran tak ada masalah. Keuzuran yang pertamanya adalah tidur. Dia tidur subuh tu, dak sedar dak setarang, bangun-bangun kat pukul 7. Dia bangun kejut dia. Allah lewatnya masuk dalam bilik air, ambil asmaya lalu cepat-cepat. Tak boleh dah. Nak main benda-benda sunat tak boleh. Dah gosok gigi dulu. Gosok gigi wajib ke sunat? Tu kita kena faham. Gosok gigi sunat ke wajib? Tak, bukan wajib, sunat je. Jadi jangan kita melakukan perkara sunat sehingga terabai benda yang diwajibkan. Tu kita kena faham. Tu kita kena faham. Duduk dalam gosok tiok dulu, duduk korek hidung dulu. Waktu nak ambil lele dah. Mana boleh? Hak tu salah. Allah Rabbi. Kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita hamba Allah Taala kan. Jadi kita kena ikut apa yang diwajibkan. Jadi kita kena tahu mana hak yang perlu didahulukan, mana hak yang perlu dikemudiankan. Jadi kalau kita bangun lewat dah, tinggal 5 minit lagi, duk khebek benda kemaluan tu, nak khebek-khebek Ni ada juga duk khebek situ, khebek sini. Maksud dalam tanda Jadi ambil masa, habis masa situ je. Maksudnya benda hak yang wajib-wajib dah buat. Ambil wuduk lalu, lepas tu nanti gosok gigi ke, nak basuh tiok ke, nak tarik bulu hidung ke, nanti lepas daripada sembahyang. Jadi buat dulu benda hak yang wajib. Sebab sekarang ni kalau kita buat benda hak yang lain, sama ada benda hak yang sunat ke ataupun benda hak yang adat ke, maka menyebabkan kita akan mengeluarkan sembahyang dalam waktu. Sedangkan apa yang ditutupkan kepada kita adalah sembahyang di dalam waktu. Maka kita telah melakukan satu dosa. Itu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quranul Karim, ayat yang biasa kita dengar, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun.
Celaka, tu makna fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sembahyang yang mana mereka itu lalai daripada sembahyang mereka. Apakah jadi maksud dengan lalai di sini? Ramai di kalangan ulama salaf menafsirkan lalai di sini adalah melewatkan sembahyang daripada waktunya. Bukan tak sembahyang, sembahyang tapi sembahyang luar waktu lah. Duk sibuk ke benda lain. Duk sibuk ke benda lain sampai ke mengerjakan sembahyang di luar waktu. Celaka dok sekarang orang ni. Celaka. Ada sebahagian ulama kata wail ni adalah satu wadi di dalam neraka Jahannam. Satu lembah berada dalam neraka Jahannam yang disediakan untuk orang tersebut. Bukan dosa kecil itu. Dosa besar tu kena berhati-hati. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah kita dak bangun tu, kita tertidur sampai ke hujung waktu. Kita nak warna tu bukan kemampuan kita. Baik, bukan kemampuan kita. Tapi kalau main tiap-tiap hari jenis lagu tu kita kena cari mana punca dia. Kita kena cari mana punca dia. Jadi kalau bab semayang kau lepas waktu semua kalau tidur. Tapi kalau bab main ke, bab kerja ke, kalau orang telefon ke, orang janji boleh bangun awal. Terjadi nyakit di kita sebenarnya. Bukan masalah dia, ada nyakit di kita. Hal tu kita kena ubati penyakit tersebut. Sebab ni penyakit yang berkait dengan agama. Penyakit yang berkait dengan agama, dia merana di negeri yang kekal abadi. Ini berbeza dengan penyakit yang ada pada tubuh badan. Penghujungnya hanya adalah kematian. Tu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau terbangun lewat, jangan kita buat benda lain. Ada orang puan dah lah bangun lewat. Bangun pukul 6.40 dah bangun. Duk lipat kain limu, duduk di dapur basuh pinggang. Mu kan wajib sembahyang, kamu dah cara benda-benda gitu. Pergi buat sembahyang dulu waktu kediang. Aja lagi dok khabar gitu, you buat doa je. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, sesiapa yang melewatkan solat sehingga sebahagian daripada solat yang dikerjakan sudah berada di luar waktunya tanpa sebarang keuzuran, maka dia telah berdosa. Dia telah melakukan satu dosa, bukan dosa kecil inilah muslimin muslimat, bukan ia adalah termasuk dalam dosa besar. Maka hukum dia adalah wajib dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesalahan yang dia buat. Tapi kalau ada keuzuran, maka waktu dimaafkan. Cuma semayang dia jatuh qada ke ataupun jatuh tunai, dia qada dengan tunai perbahasan lain. Kalau satu rakaat sempat dalam waktu, maka dikirakan tunai. Kalau satu rakaat tidak sempat dalam waktu, maka dikirakan qada. Dia lain tu. Dosa dengan dosa tu perbincangan lain. Qada dengan tunai itu perbincangan lain. Baik. Kalau sengaja sampai ke sebahagian daripada sembahyang di luar waktu, sebahagian yang lain dalam waktu, sengaja dia melewatkan begitu, maka hukum dia adalah haram. Kalau ada keuzuran tertidur, terlupa, maka hukum dia adalah tidak haram. Jatuh tunai ke jatuh qada, kita kena tengok macam hak yang berkhabar ni. Kata Rasulullah, man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salah. Sesiapa yang sempat satu rakaat daripada sembahyang, maka disempat sembahyang tersebut. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, man adraka rak'atan minas subhi qabla an taqlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha, wa man adraka rak'atan minal 'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Kata Rasulullah, sesiapa yang sempat satu rakaat daripada sembahyang subuh sebelum daripada terbit matahari, maka disempat sembahyang subuh tersebut. Sesiapa yang sempat satu rakaat daripada sembahyang asar sebelum daripada terbit matahari, maka kira dia sempat sembahyang tersebut. Disempat. Masalah qada dengan tunai satu bab, masalah dosa satu bab yang lain. Itu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita silap faham pula. Ada apabila orang kata orang hak yang sembahyang dalam waktu satu rakaat walaupun hak yang berbaki duk dua waktu kira tunai. Jadi tunai tak ada masalah lah. Tak, bukan begitu. Bukan begitu, itu salah. Sekarang ni perbincangan berkenaan dengan tunai dan qada satu perbincangan, berkenaan dengan berdosa ataupun tidak satu perbincangan yang lain. Itu kita kena tahu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang tidak mengetahui waktu solat, hendaklah dia berusaha untuk mengetahuinya dengan cara belajar
atau menguasai kemahiran yang berkaitan dengannya. Baik. Jadi kata dia, sesiapa yang tidak mengetahui waktu solat, hendaklah dia berusaha untuk mengetahuinya dengan cara belajar ataupun menguasai kemahiran yang berkait dengannya. Ambo saya dah terjemahan ni, tapi masih lagi ada benda yang terlepas pandang. Dia gini, hak yang ni nak ceritanya, kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh sembahyang melainkan apabila masuk waktu. Tidak boleh kita sembahyang melainkan apabila masuk waktu. Sebagaimana sembahyang hukum dia adalah haram selepas daripada waktu tanpa sebarang penguzuran, begitu juga haram mengerjakan sembahyang sebelum daripada masuk waktu. Gaduh lagu mana pun kita tak boleh kita sembahyang sebelum daripada masuk waktu. Oh, kita nak jumpa dengan kawan nak meeting kita nak meeting kita ni nak mesyuarat oh, mesyuarat dengan DO ke, tak kira lah menteri besar ke, Perdana Menteri ke, ni hamba nak mesyuarat jadi hamba kena sembahyang awal waktu lah. Jadi dah masuk lagi dah, sebelum masuk waktu sembahyang dulu lah. Sebab hamba nak mesyuarat. Jadi takut dah pula kat gigi. Mulia sangat manusia saat ni tu. Tak kira siapa dah, tu dah kena waktu cara. Mu ingat boleh banding ke Perdana Menteri dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana boleh? Usah kata menteri besar, Perdana Menteri ke raja, kita tak boleh nak banding sikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kerana pegerang hak yang kita anggap mulia di sisi mata masyarakat sehingga kan kita mengabaikan kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mu duk penting dengan mesyuarat dengan orang-orang tertentu sehingga kamu mengabaikan mesyuarat dengan Allah taala. Hak tu adalah secelaka-celaka hamba Allah Subhanahu wa taala. Hak yang hamba sebut ni sebenarnya benda ni berlaku dalam masyarakat kita apabila melibatkan mesyuarat sehingga mengabaikan sembahyang. Tapi bukan orang-orang duduk masjid ni dak lah. Cuma kita khabar secara umum berlaku juga dalam masyarakat kita. Jadi biar ada sibuk ke mesyuarat, siapa ke tak tahu mana sembahyang. Hak tu adalah salah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebagaimana tak boleh haram kita melewatkan sembahyang sampai ke luar waktu dia, begitu juga haram kita sembahyang sebelum daripada masuk waktu dia. Sibuk lagu mana pun tak boleh sembahyang sebelum daripada masuk waktu. Baik. Jadi apabila masuk waktu baru boleh kita sembahyang. Di antara syarat sah sembahyang mesti masuk waktu. Jadi apabila masuk waktu, kita tahu masuk waktu barulah boleh kita sembahyang. Dan kalau kita tak tahu lagi masuk waktu, boleh tak kita nak sembahyang? Tak boleh kita nak sembahyang. Sekarang ni kalau kita tahu masuk dah waktu, boleh kita sembahyang. Tak tahu lagi masuk waktu, tak boleh sembahyang. Mesti kena tahu masuk waktu. Tiba-tiba kita syok, masuk ke tak lagi waktu? Masuk ke tak lagi Kita tidak boleh tengok matahari sendiri. Mungkin sebab benda awang menutupi matahari, kita dapat tengok matahari. Lepas tu takwim pun tak ada, jam pun tak ada. Okey, kita nak buat mana? Maka kata ulama, di situ kita kena berijtihad. Kita kena berijtihad. Maksud dia kita kena berijtihad, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita kena sedaya upaya mencari alamat dan bukti bahawasanya waktu telah masuk. Sama ada dengan pelajaran ataupun dengan pekerjaan. Itu maksud dia. Mesti kita kena berijtihad pada mengetahui maksudnya sama ada dengan pelajaran, dengan belajar. Biasanya kita, contohlah kita lepas daripada masuk maghrib, kita pun baca kitab. Dalam biasanya kalau dang semuka kita baca kitab tu masuk isyak. Sebagai contoh. Jadi sekarang ni semuka dah. Jadi memang kita tak ada jam, takwim pun tak ada. Matahari pun kita dah tengok kata Jadi sejak kita baca semuka dah Jadi hak yang lepas-lepas dah ni masuk waktu dah. Okey, maka boleh masuk sembahyang. Itu dipanggil benda kita tahu masuk waktu melalui sangkaan dengan sebab kita berijtihad, yang mana kita mencari alamat-alamat yang menandakan masuk waktu. Dia tidak boleh kita pakai bahan gambar, itu tak boleh. Ataupun dengan pekerjaan. Pekerjaan ni contoh kita ni jahit baju, sebagai contoh jahit baju. Biasanya lepas daripada zuhur, lepas dari contoh kita kata lepas daripada kita sembahyang zuhur, lepas dah kalau kita jahit boleh 2 pasang. Contoh 2 pasang masuk asar. Ni cukup dah 2 pasang Cukup dah 2 pasang ni. Masuk dah asar Okey, kita guna begitu dengan pekerjaan kita, ataupun kita ngaji Quran ke, ataupun macam-macam lah.
cara yang boleh kita guna atau atas masing-masing lah, maka boleh dia sembahyang pada ketika itu. Baik. Jadi terjemah ni kita insya-Allah kita akan baiki semula akan datang. Kata dia lagi, sesiapa yang terlepas solat fardu tanpa sebarang keuzuran, maka wajib ke atasnya untuk mengqada solat tersebut dengan kadar segera. Ini kita bincang panjang sikit masalah ni. Sekarang ni kita orang yang tinggal sembahyang, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, orang tinggal sembahyang fardu tanpa sebarang keuzuran. Yang keduanya adalah orang yang tinggal sembahyang fardu ada keuzuran. Hak yang tanpa keuzuran adalah sengaja tinggal sembahyang fardu. Hak tu tanpa keuzuran. Hak tu ramai orang ramai. Mungkin sebahagian daripada ahli Jumaah kita pun ada kau. Mungkin. Tapi alhamdulillah Tuhan bagi hidayah dah ni. Dulu kau masa muda kau tak tahu macam-macam kejahatan hak yang dia buat. Sembahyang bang dah soroyak, sembahyang bang tak tahu mana dah. Ni Allah Ta'ala buka mata hati, buka pintu hati, bagi hidayah. Alhamdulillah sebelum daripada mati kita kenal juga tangga masjid. Kenal juga tangga masjid. Dulu tangga masjid ada berapa tangga pun tak tahu. Sebagai contoh kan gitu kan, kita dah sama ni. Orang yang dapat hidayah, ada orang dapat hidayah start daripada awal lagi, ada orang yang dapat hidayah tua dah, ada orang yang dapat hidayah nak mati lela dah. Tak sama kan. Jadi masa sebelum daripada dapat hidayah dah lara dulu tak tahu aurat pun tak tutup pakai, luar pendek semua apa semua sekali, habis maksiat dia buat, semayang tak tahu mana, puasa tak tahu mana. Ni alhamdulillah dah insah dah. Okey, jadi hak yang mung tinggal semayang dulu tu dipanggil mung tinggal sembahyang tanpa sebarang keuzuran. Sebab mung tinggal dengan sengaja kau. Mung tinggal dengan sengaja tanpa sebarang keuzuran. Okey, satu. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tinggal sembahyang kerana ada keuzuran. Keuzuran tinggal sembahyang dua sahaja. Yang pertamanya adalah kerana tertidur, yang keduanya adalah kerana terlupa. Orang yang tinggal sembahyang kerana tertidur ataupun terlupa, ijma' ulama mengatakan wajib dia kena qada. Mesti dia kena qada. Ijma' ulama tanpa ada khilaf. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama 'an salatin aw nasiyaha fa kaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha." Maksudnya sesiapa yang tidur sehingga meninggalkan sembahyang ataupun dia terlupa untuk mengerjakan sembahyang, maka kifarat dia, denda dia adalah dia kena sembahyang ketika dia ingat. Apabila dia ingat mesti dia kena sembahyang. Dah pernah satu ketika tu dalam satu permusafiran daripada Rasul dalam perjalanan dalam sesuatu peperangan, Rasul pulang. Lepas tu dalam perjalanan tu pada penghujung malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sahabat minta izin daripada Rasulullah untuk berehat sekejap sebab letih pada penghujung malam. Dipanggil, kalau hadis tu dinamakan dalam istilah sebagian ulama dipanggil Lailatul Ta'ris. Hadis yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhenti daripada berjalan pada penghujung malam untuk rehat seketika. Rehat letih jadi nak rehat tu Rasul kata, dah siapa yang nak jaga siapa yang nak jaga gerak subuh? Tengok Rasulullah ambil berat tentang sembahyang, Rasulullah cukup ambil berat. Dah siapa yang nak jaga gerak subuh Lalu Bilal bin Rabah kata sanggup. Hamba Rasulullah Bilal bin Rabah. Jadi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakat tidur. Bilal bin Rabah pun sembahyang. Lepas tu dia rasa lenguh. Dia pun nyanda sekejap. Nyanda sekejap, jenera dengan Bilal. Jenera. Sedar tak sedar tu naik matahari. Rasulullah orang yang mula-mula sedar. Apabila sedar, Rasul pun gerak belakang sahabat. Rasul kata kita berpindahlah daripada tempat ni. Ini adalah tempat syaitan. Rasul kata kita kena berpindah daripada tempat ni kerana ini adalah tempat syaitan. Tempat nak semayang ni tempat syaitan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah tidak jauh daripada tempat tersebut. Maka bila bin Rabah melakukan azan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat, lepas tu terus sembahyang qada. Jadi Rasul pernah sembahyang qada kerana tertinggal disebabkan tertidur, letih. Baik. Jadi sepakat ulama, ijma' ulama mengatakan orang yang tinggal dengan lupa ataupun dengan sebab tertidur, wajib dia kena qada balik. Cuma ulama berselisih dalam masalah kalau orang tinggal sembahyang dengan sengaja, wajib dia qada ataupun tidak.
pandangan majoriti ulama, dan pandangan ini adalah pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab, bahawasanya orang hak yang tinggal sembahyang dengan sengaja tetap wajib qada, mesti dia kena qada. Namun ada pandangan segelintir ulama, iaitu pandangan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri mengatakan tidak wajib qada, tapi pandangan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri tidak tepat dalam masalah ni. Tidak tepat pandangan dia. Pandangan majoriti ulama yang betul, pandangan dia adalah tidak betul. Sebab pandangan majoriti ulama mengatakan bahawasanya orang yang tinggal sembahyang dengan sengaja wajib qada, kerana hak yang tinggal dengan terlupa tak ada dosa pun wajib qada, apatah lagi hak yang tinggal dalam keadaan berdosa lebih aula lagi kena qada. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah setiap muslim yang mukallaf diwajibkan dia sembahyang. Setiap muslim yang mukallaf wajib dia sembahyang, mesti dia sembahyang. Baik. Dalilnya banyak, antaranya ayat Al-Quran, antaranya hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sembahyang menjadi kewajipan ke atas orang beriman, yang mana kewajipan tersebut dibataskan ataupun kewajipan tersebut ada waktunya. Jadi oleh kerana setiap mukallaf diwajibkan sembahyang, ketika mana dia tinggal sembahyang tetap tidak ada pengguguran kewajipan tersebut, kerana syarak tidak menyebut dalil bahawasanya orang yang tinggal sembahyang dengan sengaja gugur dia sembahyang. Tak ada. Jadi apabila tak ada, maka kekal kepada asal kewajipan dia sembahyang. Sebab itulah Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar, syarah kepada kitab Muwatta Imam Malik, lebih kurang dalam 10 lah. Dia seorang pakar hadis, ulama besar dalam mazhab Maliki. Dalam lebih kurang 10 lah dia mendatangkan dalil-dalil yang mengatakan wajib kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja, dan dia membuat kritikan dengan kritikan yang cukup banyak terhadap pandangan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri yang mengatakan pandangan yang seumpama Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri yang mengatakan tidak wajib qada. Jadi pandangan yang kata tidak wajib qada ada, tapi itu bukan pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab. Pandangan itu adalah pandangan yang tidak tepat sama sekali. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, selesai. Lepas tu qada terbagi kepada 2 pula. Saat ni kita cerita dah. Yang pertama wajib qada dengan kesepakatan ulama, yang keduanya adalah wajib qada mengikut pandangan majoriti ulama. Tidak berlaku kesepakatan, tapi pandangan majoriti ulama kata wajib qada. Hak yang wajib qada terbagi kepada 2. Ada wajib qada dengan segera dan ada wajib qada tidak wajib segera. Maksudnya kalau dia ni tinggal sembahyang wajib qada dengan segera. Wajib qada dengan segera. Ada hak yang tidak wajib qada dengan segera. Orang hak yang tinggal sembahyang kerana ada keuzuran, maka tak wajib dia qada dengan segera. Walaupun hak yang paling afdal dia segerakan qada. Contoh kawan ni bangun subuh pukul 8.30. Tak sedar langsung. Allah, tak sedar langsung, letih sungguh kali. Tak sedar langsung. Pukul 8.30 bangun. Jadi dia pun bangun, wajib dia qada. Okey, wajib dia qada. Adakah wajib dia kena buat lalu? Tak. Hak paling comel buat lalu. Kaya buat tengah hari karang pukul 10.30 pun boleh, pukul 11 karang. Buat esok pun tak apa, boleh. Tak ada masalah. Baik. Cuma hak yang comelnya buat segera. Berbeza dengan orang hak yang tinggal sembahyang tanpa sebarang keuzuran. Orang hak yang tinggal sembahyang tanpa sebarang keuzuran, maka wajib dia kena segerakan qada. Berarti molek wajib disegerakan qada. Maksud dia wajib disegerakan qada, dia tidak boleh mengisi masa dia dengan benda yang tidak diwajibkan. Hanya dia kena qada sembahyang, lepas tu dia boleh buat benda hak yang diwajibkan. Kalau benda sunat tak boleh buat. Biasa dengar kan orang kata kalau orang ada qada sembahyang wajib, tidak boleh dia sembahyang sunat. Biasa dengar kan? Biasa dengar. Lepas tu last sekali, apa awak duk main tarawih? Sebab saya ada qada lagi tu, sebab saya duk main tarawih. Ia pun duk cokoh situ. Dan apa awak dak sembahyang sunat rawatib? Sebab saya ada lagi qada dak habis. Ia duk cokoh. Hak tu sebenarnya salah fahaman lagu tu. Kefahaman lagu tu salah sebenarnya. Hak yang betul kan, hak yang betul. Mazhab Imam Syafi'i kata wajib segera qada. Maksud benda wajib segera qada, dia kena memenuhi segala waktu dia sepanjang hari hanya untuk qada sembahyang sahaja. Melainkan dia boleh buat benda yang diwajibkan. Okey, boleh faham kan? Dah apa lagu tu? Sebab mung tinggal sembahyang. Benda tu diwajibkan kepada mung. Siapa suruh mung tinggal sembahyang? Mung kena bayar lalu hutang ni.
Mu tak boleh buat benda yang selain benda yang diwajibkan. Mesti kena memenuhi waktumu dengan menyelesaikan benda yang diwajibkan. Dah sembahyang sunat pun tak boleh. Sebab mu ada qada. Ngaji Quran tak boleh. Sebab mu ada qada. Dia bukan masalah sembahyang sunat sahaja. Ni pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Nanti aku cerita pandangan yang kedua lepas daripada ni muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham dia, wajib dia segera qada. Tu maksud dia. Kalau dia ada 10 sembahyang, mu kena selesai 10 sembahyang ni. Segera. Sebab mu tinggal tanpa sebarang keuzuran. Sengaja mu tinggal ni. Mu tahu dah benda tu diwajib atas kepala mu, apa mu buat lebih kurang. Mesti mu kena selesai lalu kan. Ada 100 sembahyang, mu kena selesai 100 sembahyang. 2 hari. Cuma tidur boleh. Sebab tidur tu benda yang diperlukan. Buat kerja untuk nafkah boleh. Minum air kedai kopi tak boleh. Sebab benda tu bukan sunat. Jauh sekali wajib. Mu kena selesai umum dulu kan. Okey, boleh faham kan? Tu maksud dia. Sebab itulah ulama katakan orang yang ada sembahyang fardu haram dia sembahyang sunat. Bukan masalah sembahyang sunat saja, jangan kita silap faham. Dia yang sebenarnya kita kena memenuhi waktu kita dengan qada sembahyang tersebut. Tu maksud dia. Okey, ni pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Cuma dia ada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua dia lebih genggang sikit. Maksudnya pandangan yang kedua mengatakan tidak wajib dia segera. Ada pandangan yang mengatakan tidak wajib segera. Maksudnya walaupun dia buat lambat sekalipun tidak menjadi masalah. Yang penting dia kena buat sokmo. Jangan tangguh-tangguh lah. Maksudnya aku nanti sebelum zuhur aku buat 4 rakaat, lepas daripada zuhur aku buat 4 rakaat. Okey, ada pandangan tersebut. Jadi tidak menjadi masalah ambil pandangan yang kedua. Namun sebaik-baiknya ambil pandangan yang pertama, kerana pandangan yang pertama adalah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu. Kalau ada soalan kita dengar sekejap, kalau ada lah. Kalau tak ada biar. Bakhir program boleh. Okey. Soalan yang cukup comel. Dia sekarang ni soalannya adalah orang puang tu ni bakhid. Jadi orang lelaki tolong tanya bakhid untuk orang puang. Ni bakhid. Orang puang ni dia soalannya adalah orang puang ni mari haid sehari. Lepas tu hari kedua, hari pertama dia mari. Lepas tu hari kedua tak mari, 3 tak mari, 4 tak mari, 5 tak mari, 6 mari pula. Okey, 6 mari pula. Maka soalannya hak yang ni 2, 3, 4, 5 ni kena qada pula ke tak? Cuma kita nak tahu qada benda dia, mungkin qada sembahyang, mungkin qada puasa. Okey, nanti Abang akan cerita panjang lebar. Abang akan cerita start daripada ni, Abang cuba cerita ataupun kami jawab secara terperinci sikit. Okey, orang puang ni apabila dia mari darah. Dia mari darah selama sehari. Contoh sehari semalam lah, kita kata sehari semalam cukup sekurang-kurang haid. Tiba-tiba darah berhenti. Apabila darah berhenti, maka wajib dia kena mandi, wajib dia kena sembahyang tanpa perlu menunggu tempoh tertentu. Sehari semalam ke 15 hari tak perlu. Wajib dia kena mandi selalu. Melainkan kalau pernah berlaku kepada diri dia darah berhenti sekejap lepas tu mari pula, maka ketika tu atas pandangan Imam Ramli boleh dia tunggu sekadar tempoh mari pula hak yang seperti sebelum ni. Atau pengikut pandangan Imam Ramli. Manakala bukan Imam Ramli, Imam Rafi'i silap. Manakala Imam Nawawi dia kata mana? Imam Nawawi kata tak, setiap kali berhenti darah maka mung kena mengambil hukum perempuan suci. Wajib mung kena mandi, wajib mung kena sembahyang. Mung tak boleh tengok hak yang sebelum daripada ni, sebab hak yang ni mungkin berbeza dengan hak yang sebelum daripada ni. Okey, selesai. Lepas daripada darah berhenti, dia pun sembahyang. Dia pun puasa. Hari ke-3 pun dia sembahyang, dia puasa. Hari ke-4 dia sembahyang, dia puasa. Hari ke-5 dia sembahyang, dia puasa. Tiba-tiba tubik pula darah hari yang ke-6. Bila tubik pula darah hari ke-6, kita tengok daripada hari pertama sampai ke hari ke-6 ni masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Maka darah hari ke-6 masih lagi dikirakan darah haid. Okey, boleh faham? Masih lagi dikirakan darah haid. Hak ni haid, hak ni haid. Haid yang satu, sebab dia tidak lebih daripada 15 hari lagi. Okey. Manakala hari ke-2, 3, 4 ni, 5 ni 4 hari hak yang tak mari darah dikira mana pula? Ni dia ada dua pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i.
Pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i nama dia qaul as-sahbi. Dia kata guna hak dak mari ni juga dihukumkan haid. Sebab dia berada di celah satu darah haid. Dah hak ni haid, hak ni haid, hak ni duk celah dia. Dah hak ni dengan hak ni haid yang satu. Jadi hak duk celah dia kira haid juga ah. Jadi bermakna haid perempuan ni mengikut qaul as-sahbi haid dia sebanyak 6 hari. Kalau tubik pula sehari lagi 7 hari. Okey, lepas tu dak tubik dah. Jadi bermakna haid dia 7 hari. Hak ada darah 3 hari, hak tak ada darah celah dia tu juga dihukumkan haid. Apabila dihukumkan haid, hak yang duk celah ni, maka bermakna sembahyang hak yang dia buat tidak sah. Dia sembahyang kan tadi kita ceritakan, dia sembahyang dia tidak sah. Dah wajib tak dia qada? Tak wajib dia qada. Sebab sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh haid, sepakat ulama mengatakan tidak wajib qada. Okey, jelaskan. Manakala puasa. Nah, puasa dia puasa dah. Kalau bulan Ramadan ni puasa, dia puasa. Baik, sah tak puasa dia? Mengikut qaul as-sahbi, puasa dia tidak sah. Cuma dia tidak mengetahui tidak sah puasa dia melainkan apabila keluar pula darah. Ni dia puasa sebab dia tak tahu akan datang. Masa duduk pada hari yang kedua, dia tahu tak benda yang nak terjadi pada hari yang keenam? Dia tak tahu. Sah kata hari keenam, kita lepas ni benda nak jadi atas kita tak tahu. Okey, boleh faham kan? Jadi sekarang ni duduk pada hari kedua ni, kita tak tahu nak tubik pula darah akan datang. Dia tak tahu. Jadi apabila tak tahu, dia kena ambil orang yang zahir ni. Dah ni tak ada darah, sembahyang puasa ya. Puasa, tiba-tiba tubik. Sini baru tahulah, rupanya haid ni tempoh 4 hari ni haid. Jadi aku tahu, sini baru aku tahu puasa aku tidak sah. Maka wajib dia kena qada balik puasa tersebut ni mengikut qaul as-sahbi nama dia. Namun di sana ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, nama dia qaul al-laqti. Ni istilah dia lah. Yang mana dia kata hak yang dak tubik darah tu dihukumkan suci. Hak ni haid yang sama, hak dak tubik darah hukum suci. Maksud dia hukum suci, hak yang dak tubik darah sembahyang dia sah, puasa dia sah. Jadi puasa dia tak perlu qada. Tapi pandangan yang kedua bukan pandangan mu'tamad. Pandangan yang difatwakan adalah pandangan yang pertama. Hak yang kata tak sah. Cuma biasanya dalam hal-hal tertentu orang ambil pandangan kedua. Sebagai contoh, kita pergi Mekah. Ke Mekah orang ambil pandangan ni. Orang puang ni lepas daripada dia mengalami suci, okey, dia katakanlah dia mari daripada Madinah, saat itu dia datang haid. Dia mari daripada Madinah, dia datang haid. Lepas tu dia nak pergi Mekah sampai di Bir Ali, dia datang haid, dia niat untuk buat umrah. Tak ada masalah, boleh. Jangan kata tak boleh pula, boleh. Orang puang ketika datang haid dia boleh niat untuk buat umrah, niat untuk haji boleh. Sebab niat untuk buat umrah, niat untuk buat haji ataupun ibadat umrah, ibadat haji tidak disyaratkan suci daripada haid dan nifas. Cuma yang disyaratkan adalah ketika tawaf sahaja. Tawaf saja, jangan ada haid, jangan ada nifas. Jadi apabila dia datang haid, dia duduk, lepas daripada dia niat masih lagi keluar darah, sampai Mekah orang kita tawaf, dia duduk di hotel. Duduk tunggu sampai kering darah. Kering darah baru boleh dia turun tawaf. Cuma lama sikit air duduk dalam ihram. Tak ada masalah pun lama. Duduk dalam ibadat kan? Masalah benda. Okey, mungkin duduk 2 hari, mungkin duduk 3 hari. Tapi biasanya orang puang tak ambuh duduk lama-lama. Tak ambuh duduk lama-lama. Tapi sebenarnya benda tu benda kecil je. Kita je yang takut kepada bayang-bayang sendiri. Yang sebenarnya takut langgar batal larang tu, takut langgar batal larang ni lah. Takut benda-benda yang kalau kita buat tanpa disengajakan, dimaafkan, tak dosa pun. Dah kita tak sengaja kan? Tak ada masalah kalau tak sengaja. Baik, kata kalau orang puang tu sampai Mekah, dia pun tawaf. Okey, lepas daripada dia suci dah. Katakanlah dia mari dah duduk di Madinah, sebelum daripada Malaysia lagi, duduk Madinah 3 hari kan. Duduk Malaysia 2 hari dah mari haid. Duduk Madinah 5 hari, dia mari haid. 3 hari jadi 5 hari dah. Jadi hak lepas-lepas dah 7 hari je. Jadi kata 2 hari tak apa, kita niat lalu lah. Jadi sampai Mekah 2 hari lagi kita boleh tawaf dah. Dia niat lalu dah. Okey, dia niat. Lepas daripada tu, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada sampai Mekah, bab ni kita kena cerita juga ni, sebab ada orang puang yang tak faham masalah ni. Ada orang puang ni dia kata dia tak mau niat lagi sebab mari haid. Sedangkan qasak dia nak pergi Mekah saat ni tu nak buat umrah. Tiba-tiba sampai di miqat dia tidak niat. Nanti sampai Mekah dia tubik di Bir Ali, pula. Dia tubik di Tan'im ambil niat, wajib dia kena bayar dam. Kerana dia qasak nak pergi Mekah melalui miqat, dia tidak niat. Tu kena belajar dalam umrah lah. Kita bincang panjang, cuma bagi benda poin yang penting, yang perlu dikaji semula bagi orang puang yang tidak tahu masalah ni. Umrah dah lama dah akan buka semula. Baik, sampai Mekah contoh 2 hari,
dia datang haid, lepas tu dia bersih. Dia pun tawaf. Lepas daripada tawaf, baik, lepas daripada tawaf dia pun sa'i. Lepas daripada sa'i dia pun guting. Okey, selesai dia duduk sekejap, pergi shopping 2 hari tubik mula darah. Okey, 2 hari jadi 9 hari. Tiba-tiba hari ke-10 tubik mula darah. Masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Darah tu masih lagi dikirakan darah haid. Okey, tawaf yang dia buat ketika tempoh dok mari darah ni, dia panggil tawaf dia tak sah mengikut qaul as-sahabi, sebab tempoh tersebut juga dihukumkan haid. Dia 7 hari mari darah, 2 hari tak mari darah, mari pula hari ke-10, hak 2 hari tak mari darah ni dihukumkan tempoh haid. Maka tawaf yang dilakukan dalam tempoh haid tidak sah mengikut qaul as-sahabi. Namun untuk memudahkan kepada perempuan tersebut, kerana pernah juga berlaku kepada perempuan sampai dia epok dah, nak terbang dah, tiba-tiba darah tubik semula, masih lagi dalam tempoh haid. Maka ambil pandangan yang kedua, iaitu tempoh suci itu, tempoh tak mari darah tu dikirakan tempoh suci. Wallahu a'lam. Okey, jelas. Jadi untuk malam ni sini dulu pertemuan kita, insya-Allah. Kita jumpa pula bulan depan dah dah. Cuma kita pada bulan Ramadan kita ada buat pengajian kuliah duha setiap hari Sabtu, insya-Allah. Lepas tu kitab tu nanti kita akan berbincanglah dengan tuan pengurusi masjid, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.